بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kembali kita bertemu untuk menyambung majlis pembacaan dan penjelasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya, iaitu Kitabul Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam, iaitu hadis-hadis pada menjelaskan tentang pokok-pokok Islam, iaitu bangunan Islam, terbinanya Islam, dan kaedah-kaedah hukum, atau lebih dikenali sebagai Arba'in An-Nawawiyah, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah seorang imam, seorang muhaddis, dan seorang faqih yang namanya adalah Yahya bin Sharaf bin Muri An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, lebih dikenali dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang lahir pada tahun 631 Hijrah dan meninggal pada tahun 676 Hijrah, ya, yang usianya 45 tahun. Baik, kita masih lagi berada yaitu pada hadis yang ke-28. Hadis yang ke-28, dan ini merupakan pertemuan ataupun sesi yang ketiga. Yang ketiga akan kita jelaskan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya, yaitu pada penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati ila akhir hadis. Baik, kita akan membacakan kembali hadisnya secara penuh, iaitu hadis yang ke-28, yaitu tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggetarkan hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga menggetarkan hati kita yang mendengar dan memahaminya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun, faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina, qala usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah.
Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Daripada Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridainya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan satu nasihat yang membuatkan hati kami merasa takut dan menjadikan air mata kami berlinangan. Kami berkata, wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Oleh kerana itu, berikanlah wasiat kepada kami. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat pada kamu, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Ya, ini adalah pesanan Nabi SAW yang pertama. Yang kedua, mendengar dan taat walaupun kamu diperintah oleh seorang budak. Sungguh, orang yang masih hidup di antara kamu sepeninggalanku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh itu, hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Peganglah erat-erat sunnah tersebut dan gigitlah dengan gigi geraham kamu. Kemudian wasiat Nabi SAW yang keempat, dan jauhilah oleh kamu setiap perkara yang baru dalam agama. Kerana sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Maknanya tercela, ya, dilarang, diharamkan. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Dan Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah berkata hadis ini adalah hasan sahih. Baik. Kita telah menjelaskan pada pertemuan yang pertama tentang mukadimah ucapan Nabi SAW, iaitu tentang bagaimana para sahabat yang memiliki hati yang sangat bersih. Mereka takut, berlinang air mata mendengar nasihat Nabi SAW yang sangat menggerunkan. Kemudian kita telah menyatakan faedah-faedah yang boleh kita ambil daripada ucapan mukadimah daripada Nabi SAW tersebut. Kemudian pada sesi yang kedua kita mengambil faedah daripada wasiat Nabi SAW, iaitu usikum bitaqwallah. Bertakwalah kepada Allah. Ya, kemudian pada sesi yang sama kita kemudian mengambil faedah daripada wasiat Nabi SAW yang kedua, iaitu was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Ya, dengar dan taat. Ya, walaupun yang memerintahkan kamu itu adalah seorang hamba yang menjadi pemerintah, pemimpin. Dan kita sebut pernah dalam sejarah Islam, pernah yang menjadi pemimpin, menguasai pemerintah yang panjang setelah kejatuhan kerajaan Ayyubiyah, diambil oleh kerajaan Mamluk, iaitu kerajaan hamba. Ya, hamba menjadi raja, jadi sultan, jadi pemerintah. Maka taat kepada mereka. Tengok apa yang Nabi SAW sebut berlaku. Sekarang kita akan masuk pada penjelasan wasiat Nabi SAW yang ketiga, iaitu fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Ya. Nanti Nabi SAW sebut, ya, sesungguhnya, ya, orang yang masih hidup di antara kamu sepeninggalanku, maka dia akan melihat, akan menemui, akan merasai banyaknya perselisihan. Oleh itu, ketika menghadapi situasi itu, pesan Nabi SAW, hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Bukan setakat itu, Nabi SAW memberikan lagi penegasan. Peganglah erat-erat sunnah tersebut dan gigitlah dengan gigi geraham kamu, menunjukkan betapa bersungguh pada tahap paling maksimal, mengerahkan seluruh kemampuan dan keupayaan diri untuk teguh, tetap istiqamah di atas sunnah Nabi SAW dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, kerana mereka adalah mendapat petunjuk. Ya, baik. Jadi, ya, kita akan jelaskan tentang wasiat Nabi SAW yang ketiga. Tengok, urutan yang pertama, tentu perintah yang teragung adalah takwa pada Allah. Kemudian perintah yang kedua adalah urusan, iaitu pengurusan umat manusia oleh para pemerintah. Ya, sehingga dia menduduki tangga kedua. Sebab amannya kehidupan manusia, ya, aman dalam urusan dunia, aman dalam urusan agama terletak kepada pemerintah, kerana dia yang mengatur dan mengurus. Ya, dia yang mengawal, dia yang mentadbir. Maka Islam meletakkan kewajipan untuk tetap, ya, teguh bersama dengan para pemerintah yang sah. Walaupun pemerintah itu zalim, namun tetap wajib,
ya, tunduk patuh pada mereka. Ya, tidak boleh keluar daripada ketaatan terhadap para pemerintah. Dan kita sebut para ulama salaf menjelaskan bab ini dalam kitab-kitab akidah mereka. Kerana mereka ingin mengingatkan umat jangan keluar daripada peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak cukup dengan ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk bersama dengan para pemerintah, ya, didatangi pula penjelasan, penegasan daripada para a'immah, para ulama Rabbani, iaitu para ulama salaf. Sebagaimana kita telah kita telah ambil dua ucapan daripada Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, ya, murid dekat Al-Imam Syafi'i rahimahullah di Mesir, dan murid dekat Al-Imam Syafi'i rahimahullah di Baghdad, iaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya, di mana mereka memiliki kitab yang besar manfaat dalam bab penjelasan tentang prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ya, yang berpegang teguh dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita lihat, ya, lanjutan daripada perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tentang kewajipan untuk kita berpegang teguh dengan para pemimpin. Ya, dengan katanya, qala Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah, iaitu murid, ya, murid keutamaan, murid utama Imam Syafi'i rahimahullah di Baghdad, yang lahir pada tahun 164 Hijrah dan meninggal pada tahun 241 Hijrah. Adapun perinciannya boleh dirujuk pada rakaman kuliah ketika kita membahaskan tentang kitab Usul Sunnah. Baik, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam bab ini? Wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimina wa qad kana an-nas ijtama'u alayhi wa aqarru lahu bil khilafati bi ayyi wajhin kana bir ridha aw bil ghalabati faqad syaqqa hadzal khariju asal muslimin wa khalafa al-athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa in mata al-khariju alayhi mata mitatan jahiliyah. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدئ على غير السنة والطريق. Tengok ketegasan ni Imam Ahlu Sunnah, iaitu Muhammad bin Hanbal rahimahullah. Ya, Imam Ahmad dikenali dengan 4 gelaran padanya. Ya, imam yang Allah berikan kemuliaan, mempertahankan sunnah, dinamakan Imam Ahli Sunnah, mewariskan kitab Musnad Imam Ahmad yang berjumlah lebih daripada 40,000 hadis. Yang kedua adalah Imam Mujtahid mutlak, pengasas mazhab Hanbali, pakar dia. Yang ketiga Imam, ya, Imam hadis. Tadi Imam Ahli Sunnah tu mempertahankan akidah. Yang ketiga Imamul Hadis, Amirul Mukminin fil hadis, pakar hadis. Ya, disebut Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menghafal 1,000,000 hadis. Masya Allah, super memory. Yang keempat, imam dalam kezuhudan. Ya, seorang yang wara', zahid. Ya, Masya Allah, 4 gelaran ada padanya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam bab ini? Yaitu tentang sabda Nabi SAW, was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun. Sebab ini ada kaitan dengan perbahasan wasiat Nabi SAW yang ketiga, fa innahu, tentang Nabi SAW menyatakan sesuatu nanti akan berlaku selepasnya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, barang siapa keluar dari ketaatan terhadap seorang pemimpin dari para pemimpin muslim, padahal umat telah bersatu, bersepakat dan mengakui kekhalifahannya dengan cara apapun, baik dengan keredaan maupun kemenangan dalam perang, sungguh orang tersebut telah memecah belahkan persatuan kaum muslim dan menyelisihi athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Nabi SAW perintahkan taat walaupun dia zalim. Dia adil, dua-dua kena taat. Jangan lepaskan bai'ah kamu. Jangan kata, oh itu bukan pemimpin kami. Pemimpin kami, ketua organisasi kami, ketua jamaah kami. Ini masuk dalam celaan. Celaan Nabi SAW. Ya, kalau dah Nabi mencela, bagaimana nak dapat rahmat? Ya, dapat laknat lagi ada. Wal-iyazubillah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyebutkan, apabila dia mati dalam keadaan demikian, maka matinya seperti mati jahiliyah. Dia memisahkan diri dari jamaah muslimin. Dia menjadi punca fitnah kepada kesatuan umat Islam. Bahkan dia menjadi punca, ya, bertambah melebar jurang perpisahan, perpecahan, perselisihan yang, ya, diharamkan dalam agama.
Kemudian tidak halal memerangi pemerintah dan keluar dari ketaatan kepadanya disebabkan seseorang, ya, barang siapa melakukan itu maka ia adalah pelaku bid'ah yang tidak berprinsip di atas sunnah dan jalan yang lurus. Nampak tak tegas tadi? Sangat tegas. Ya, tapi diselisihi oleh sebahagian besar umat Islam di zaman sekarang. Kerana mereka, ya, terkena talbis iblis, iaitu didoktrinisasi, diracuni oleh pemikiran orang-orang kafir barat. Ya, orang kafir barat, dia punya perjuangan adalah, iaitu apa? Pembebasan, kebebasan, ya, equality, ya, freedom of expression, hak untuk menjatuh dan menaikkan pemerintah. Dalam agama mereka Kristian khususnya tak diajar bagaimana nak melantik pemerintah. Dia kata apa? Ya, berikan pemerintahan itu kepada kaisar, berikan agama itu pada padri. Itu prinsip dia, pemisahan di antara agama dan pemerintahan. Padahal Islam dua-dua berjalan sekali. Pemerintahan itu adalah wakil Allah di atas muka bumi. Dia adil, maka beruntunglah masyarakatnya. Dia zalim, beruntung juga. Allah didik kita supaya bersabar, dapat pahala di atas kesabaran. Tapi kalau mengelangarinya, dapat laknat, dapat celaan. Tengok betapa tegasnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kerana Imam Ahmad sangat memahami tentang hadis Nabi SAW. Dalam kepalanya tu ada sejuta hadis. Ya, katakanlah kita saring dalam minda ni, dalam kepala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tu ada 40,000 hadis. Itulah yang tertuang dalam Musnad Imam Ahmad. Baca, lihat. Ya. Begitu juga para a'immah yang datang kemudian. Imam Bukhari rahimahullah, Imam Muslim rahimahullah. Bahkan Imam Muslim rahimahullah mengkhususkan satu bab dalam sahihnya, iaitu bab Al-Imarah. Banyak hadis, bukan satu dua, lebih daripada 20. Dan hadis itu self-explanation, self-explanatory. Baca saja sudah boleh faham. Dan sungguh di antara hadis itu sangat menakjubkan, sehingga disebut nanti akan datang para pemimpin yang jasadnya manusia, ya, tapi, ya, hatinya syaitan. Nampak tak? Tu Imam Muslim meriwayatkan salah satu hadis itu. Apa kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim? Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannun bisunnati wa sayakumu fihim rijalun qulubus syayatin fi jusmani ins. Qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu zalika? Qal tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba zahraka wa akhaza malaka fasma' wa ati'. Ni sangat jelas terang. Siapa baca pun dia boleh faham. Cuma bila dia terkena penyakit syubhat, dia mula menakwil katanya. Ini baru satu, banyak lagi hadis yang semakna dengan ini. Kata Nabi SAW, akan ada setelahku pemimpin yang tidak memberi petunjuk dengan petunjukku. Ni. Dia pemimpin apa ni? Pemimpin jahat, zalim. Tak jadikan petunjuk Nabi SAW sebagai petunjuk dalam dia mengurus tadbir negara. Dan tidak menjadikan sunnahku. Ya, dan akan ada pada mereka lelaki yang hatinya seperti hati syaitan, badannya berbentuk manusia. Maknanya pemimpin zalim sangat ni. Quran dia tak pakai, hadis pun dia tak pakai. Ya, yang dia pakai ni akal dia, nafsu dia. Ni maknanya menunjukkan very extreme case. Pemimpin yang ada di tengah kaum muslimin yang memimpin mereka, yang mengurus tadbir mereka. Lalu aku bertanya, iaitu Huzaifah Ibn Yaman tanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa yang patut aku lakukan jika aku menemui keadaan demikian? Pemimpin yang seperti itu. Sebab tak berlaku lagi pada zaman Nabi SAW. Jadi hadis ini sama dengan hadis yang kita sedang ambil faedah. Nabi SAW menjelaskan senario, future, actual, real happening, which will be happen. Peristiwa akan datang, reality yang pasti berlaku. Tu Nabi SAW, Allah berikan wahyu, tahu, dikhabarkan apa yang berlaku ke depan. Dan dia pasti berlaku dan berlaku. Nanti kita akan jelaskan sedikit sejarah perpecahan, perselisihan di kalangan umat Islam. Dan itu disebut, ya, dalam istilah takdir, iaitu berlaku sunnah kauniyah. Sunnah kauniyah pasti berlaku, iaitu perpecahan, perselisihan. Tapi Allah dalam keadaan begitu menginginkan kita untuk berada di atas persatuan. Itu dinamakan, iaitu sunnah syar'iyah, yang kita wajib untuk menjaga persatuan. Bagaimana untuk adanya persatuan? Akan datang penjelasannya. Nabi SAW menjelaskan. Kemudian
Ya, ketika ditanya bagaimana kami harus bersikap ketika berjumpa dengan pemimpin seperti itu. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang tak disetujui oleh ramai orang. Dia mula cuba nak memalingkan maksud Nabi SAW ini. Apa kata Nabi SAW? Iaitu dengar dan taat. Dengar dan taat pemerintah itu. Sekalipun mereka memukul punggung kamu dan mereka merampas harta kamu, menunjukkan pemimpin ini zalim, diktator, autocratic leadership style. Siapa lawan saja siap. Ya. Tangkap. Dijebloskan dalam penjara tanpa bicara. Nampak tak? Dalam keadaan itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Wasiatkan dengar dan taat. Ya. Ya, walaupun mereka memukul punggungmu dan mereka merampas harta kamu. Nabi SAW tutup lagi taukid ni 2 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Dengar dan taatilah mereka. Sama tak tadi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sebut? Sama. Sebab apa? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengistimbatkan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu juga dalam hadis yang lain. Banyak ni. Kita akan baca beberapa saja. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, kita sebut maksud saja. Ya, khiyaru a'immatukum, ya. Pemimpin terbaik kamu adalah mereka yang kamu cintai. Itu pemimpin yang terbaik. Dan mereka juga menyintai kamu. Ni di zaman kita ke? Tak. Ni di zaman yang telah berlalu. Ya, mulai daripada Khulafa ar-Rasyidin. Mereka menyintai rakyat mereka mendoakan kebaikan bagi mereka. Betul kan? That's the best generation ever. Begitu juga kemudian berlalu, makin kurang, akhirnya sampai satu zaman pemimpin dan rakyatnya saling laknat-melaknat. Saling kutuk-mengutuk. Ya, saling menindas dan ditindas. Ya. Itulah zamannya, zaman kita. Ya, Nabi SAW menyebutkan mereka mendoakan kebaikan kamu dan kamu mendoakan kebaikan mereka. Itu zaman yang indah. Zaman yang semua orang harapkan. Tapi tidak di zaman kita. Di zaman kita apa yang berlaku? Nabi SAW sebut pula. Contoh yang kedua. Dan paling buruknya pemimpin kamu adalah yang kamu murkai mereka. Kamu tak suka dengan mereka. Kamu marah mereka. Kamu tu marahi para pemimpin kamu. Dan pemimpin tersebut juga memarahi kamu. Tu. Saling cela-mencela, saling salah menyalahkan, saling ya. Marah, murka. Tu. Ya. Kemudian ditanya kepada Nabi SAW. Ya. Dan juga kamu melaknat mereka, mereka melaknat kamu. Rumus dia sama je. Rakyat mengutuk pemerintah, perintah pun mengutuk rakyat. Tak tahu terima kasih kepada rakyat, tak tahu kerajaan. Ya, kerajaan tak nak ambil tahu, peduli. Ya, sekarang zaman susah, masing-masing tanggung. Kerajaan tak ada duit. Dia pula kata, kerajaan apa ni? Katanya untuk membela rakyat. Ya, tapi menindas rakyat. Tu kan? Ucapan-ucapan. Dalam Facebook kita tengok betapa banyak hujatan demi hujatan, celaan demi celaan. Inilah zamannya. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah tidak kita hadapi saja mereka dengan pedang? Ni pemimpin macam ni. Ya, yang zalim ni. Macam mana nak hadapi mereka? Pakai pedang ke? Jatuhkan mereka sebab zalim. Kita minta itu tak dapat, minta ini tak dapat. Bagi cadangan itu tak nak didengar. Yang dia nak dengar, apa yang dia cakap. Dia ikut saja, sami'na wa ta'na. Apa kata Nabi SAW? La ma aqamu fikumus salah wa idza ra'aitum min wulatikum syai'a takrahunahu fa akrahu amalahu wa la tanzi'u yadan min ta'ah. Tidak. Nabi SAW larang, jangan. Selama mana mereka masih melaksanakan solat bersama kamu. Jadi ada lagi. Para pemimpin kita masih solat, bahkan jadi imam lagi. Ya. Bila kamu mendapati sesuatu yang tidak kamu suka pada pemerintah, bencilah perbuatannya dan jangan menarik tangan kamu untuk tidak mentaatinya. Ini kan diselisihi oleh majoriti umat Islam di seluruh belahan dunia. Ya, mereka memprovokasi. Mereka menuduh pemimpin dia rasuah, korupsi, kroni, zalim, menimbun kekayaan. Ini kan dia mencela pemerintah sekarang. Pemerintah pula cela dia pula. Jadi kita hendaklah keluar, jangan duduk di dalam kelompok itu. Untuk selamat, jangan bersama dengan kelompok itu. Kalau tidak, kita terkena laknat celaan daripada Nabi SAW. Ini bukan perkara kecil. Dia perkara besar sehingga menduduki tangga yang kedua dalam wasiat Nabi SAW. Ya.
Dan banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan bahawa ini menunjukkan dia perkara besar. Jangan pandang remeh. Sehingga para a'immah kita memasukkan dalam kitab akidah. Padahal ini adalah bab pemerintahan, bab siasah. Ya, masuk dalam dua jurusan. Dalam kitab fiqh dia masuk, dalam kitab akidah pun dia masuk. Mana ada ilmu yang dibincangkan dalam dua tempat? Melainkan bab pemerintahan. Dalam kitab fiqh ada fiqh siasah. Dalam kitab akidah ada juga dia. Sebab pemerintah berkaitan dengan akidah. Sebab pemerintah yang menegakkan agama, iqamatud din wa siyasatud dunyawi. Dengan dialah tertegaknya agama. Sebab para pemerintah itu padanya dia pegang 5 perkara. Ya, kata Hasanul Basri rahimahullah, ya, pemerintah tu dia pegang 5 perkara. Apa 5 perkara tu? Iaitu solat Jumaat, dia jadi imam. Ya, dia yang mengisytiharkan hari raya. Dia yang mengisytiharkan jihad. Ya, dan ada beberapa perkara lagi. Ya, tentang solat berjamaah, tentang menentukan ya puasa, ibadat haji, ya, dan menegakkan hukum hakam. Dia walaupun dia zalim, tapi kalau terjalan semuanya itu, maka negara menjadi aman. Betapa banyak pemerintah yang zalim, negaranya aman. Rakyatnya sejahtera, aman makmur. Cuma ni yang ada hati penyakit ni. Ya, dia nak memberontak, nak kekuasaan. Itu orang yang kena penyakit hubur riasah. Itulah salah satu punca perpecahan. Ya, dan itu merupakan punca yang paling utama perpecahan yang berlaku awal-awal di dalam batang tubuh umat Islam. Nampak tak? Ya, sebab itu Nabi SAW sebut solution. Nabi SAW dalam hadis wasiat yang ketiga ni, iaitu fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Nanti kamu akan lihat sesudah ini, sesudah aku ni, kamu akan lihat perpecahan yang sangat banyak. Nabi SAW sedang menjelaskan apa? Your future problem which you are going to face. Kalau sempat. Dan sempat. Kita lihat awal-awal bibit perpecahan berlaku bila? Ketika nak melantik khalifah, mengganti Nabi SAW. Tapi Allah menurunkan pertolongan. Para sahabat dapat settle dengan dalil Quran. Jadi sebab itu Nabi SAW sebut ke depan, fa'alaikum bisunnati. Nabi SAW sebut, what is your problem? Umat Islam problem dia apa? Contoh ni, perpecahan. Tapi Nabi SAW tak biarkan kita tercari-cari solution. Nabi SAW provide very loud and clear, crystal clear the solution. Apa solution dia? Iaitu fa'alaikum bisunnati. Ya, bukan sunnati saja, sunnatil khulafa, ya, khulafa ir-rasyidin. 4 itu adalah contoh aplikasi pelaksanaan Nabi SAW. The best reference to refer para khalifah. Bagaimana mereka menyelesaikan pertikaian di kalangan mereka. Setelah Abu Bakar dilantik dengan cadangan oleh Umar radhiyallahu an, Muhajirin dan Ansar sepakat. Kemudian meninggalnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, naik Umar radhiyallahu an, juga sepakat. Umat bersatu. Umat jadi hebat. Di atas kesatuan itu tersebar Islam ke antara dunia. 2 kerajaan jatuh. Baitul Maqdis dibebaskan. Hebat tak? Hebat. Para sahabat teguh. Ya, united we stand, divided we fall. Mereka faham tu. Alaikum bil jamaah. Ya, alaikum bil jamaah. Itu perintah. Ya, Nabi SAW mereka tahu. Ya, Nabi SAW ya memerintahkan al-jamaah, ya, rahmah wal furqatu azab. Kemudian Umar radhiyallahu an syahid, dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, laknatullah. Ya, ketika solat subuh. Kemudian umat sepakat melantik Uthman radhiyallahu an dengan ahlul hal wal aqdi, memilih mereka. Ya, dan Umar tak membenarkan anak dia berada di dalam itu. Tengok para pemimpin, tak nak keturunan dia jadi tak ada kroni dia. Bagi para sahabat, iaitu sekumpulan ya pemuka-pemuka para sahabat bermuafakat, maka majoriti setuju lantik Uthman radhiyallahu an. Kemudian Uthman radhiyallahu an juga mati syahid, dibunuh oleh para pemberontak. Ya, itulah fitnahnya. Kemudian naik Sayyidina Ali radhiyallahu an. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu an juga dibunuh oleh Khawarij. Kemudian naik pula siapa? Naik pula cucunya Al-Hasan radhiyallahu an. Dan Nabi SAW, Al-Hasan adalah pendamai yang akan menyelamatkan ya jatuhnya darah-darah kaum muslimin, para sahabat. Tak sampai 6 bulan, dia pun letak jawatan bagi pada Muawiyah radhiyallahu an. Tengok berjalan. Kan berlaku persisihan, perpecahan, tapi dapat dikawal dengan hidayah, Allah jaga.
Kerana mereka masih dekat. Mereka adalah para sahabat Nabi SAW. Walaupun mereka bertikai, akhirnya mereka kembali bertahun. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha ikut terlibat. Dan dia menyesalinya. Kerana Nabi SAW pernah menyebutkan. Tapi Nabi SAW sebut dia akan berlaku. Maka berlaku. Tapi di situ mereka mengambil pelajaran. Dan urusan mereka itu adalah di bawah takdir Allah. Jangan kita masuk dalam lisan kita mengkritik, menyalahkan siapa yang salah, siapa yang betul. Itu bukan urusan kita. Ya, kerana itu semuanya telah dikhabarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat akan berlaku. Ya. Peperangan Jamal, peperangan Siffin. Kemudian begitulah berlalu masa. Dan kita tengok dalam awalnya perselisihan itu dalam bentuk pemerintahan. Sebab itu hadis-hadis pemerintahan ni banyak. Ya, tak terhitung banyaknya. Sehingga Imam Muslim menghimpunkan dalam satu bab Al-Imarah. Baca kitab tu, tengok. Ya. Jadi Nabi SAW menjelaskan apa yang akan berlaku pada umat Islam, iaitu banyaknya perselisihan yang menyebabkan perpecahan. Ya. Dan perpecahan ini berlalu sampai hari ini. Bahkan hari ini lebih parah. Dulu umat Islam di bawah satu kekuasaan khalifah yang mentadbir timur dan barat, utara dan selatan. Ya, sekarang umat Islam berpecah-pecah menjadi negara-negara yang kecil. Kenapa berlaku demikian? Akibat daripada penjajahan. Yang prinsipal mereka adalah divide and rule. Mereka tahu kekuatan umat Islam ini akan dapat mereka kawal, ya, dengan terpecah-pecah mereka. Kita lihat sekarang negara-negara umat Islam, ya, bersekutu dengan kelompok masing-masing. Ya, ada geng dia. Walaupun ada OIC, tapi OIC just OIC. Not NATO, no action talk only. Padahal mereka mewakili seluruh negara umat Islam. Bayangkan umat Islam kalau bersatu, jumlahnya ada sekitar lebih kurang 2 bilion. Tapi Islam bukan diukur dengan bilangan. Sedikit saja boleh mengalahkan yang banyak. Ya, dengan syarat satu saja, takwa Allah. Tapi sekarang umat Islam majoriti terkena penyakit hubud dunia. Ya. Sifat takut yang ada pada musuh itu berpindah pada umat Islam. Sifat berani yang ada pada umat Islam berpindah pada orang kafir. Hari ini orang Islam takut pada orang kafir. Di mana-mana pun. Walaupun umat Islam itu majoriti, tapi takut pada orang kafir. Boleh faham ni? Contoh realiti negara kita. Cakap tu je. Fikirlah sendiri. Ya, betapa beraninya orang-orang kafir sampai berani masuk menyentuh hal yang berkaitan dengan agama Islam. Berani mereka. Tak setuju dengan tulisan Jawi. Ya. Tak setuju dengan macam-macam. Ya. Banyak. Apa yang umat Islam buat? Tengok. Umat Islam sampai tahap itu sekali. Ya. Sungguh umat Islam, itulah yang digambarkan oleh Nabi SAW. Mereka seperti buih di lautan, tapi tidak ada nilai. Buih mana ada nilai? Sampai ke pantai, bukan banyak lagi, kemudian pecah, meletup, habis. Bersatu kembali menjadi air. Bukan setakat itu Nabi SAW sebut. Sehingga para sahabat tanya, adakah mereka sedikit waktu itu ya Rasulullah? Tak, mereka banyak. Dan Nabi SAW sebut sebelum itu, iaitu mereka itu ibarat orang yang sedang menjamu hidangan, satu hidangan. Semua umat mengumumuni umat Islam. Itulah berlaku. Ini, now is the time. Inilah zamannya yang disebut oleh Nabi SAW itu. Umat Islam sedikit? Tak, banyak. Umat Islam adalah umat yang kedua terbesar di dunia setelah orang Kristian. Itu pun tak jauh beza dia. Ya, second after Kristian. Dulu ketika para sahabat Nabi SAW, kelompok minoriti, mereka menguasai dunia. Kelompok minoriti mengalahkan kelompok majoriti. Sehingga betapa hebatnya tentera Islam masuk ke Fathul Mekah, tak ada pertentangan langsung. Ketika mana mereka mula-mula sedikit dihina, kemudian Allah berikan kemuliaan. Lihat setiap peperangan, majoritinya tentera Islam sedikit. Peperangan Badar, 300 lebih, lawan dengan 1000 lebih. Yang 1000 lebih lengkap, berkuda, bagai-bagai, banyak. Dari segi balancing, military punya kelengkapan, tak seimbang langsung. Nabi SAW tak pernah kata, ini perlawanan tak seimbang. Not apple to apple ni. Ni macam timun dengan durian. Kalau istilah bahasa kita. Mana fair? Tapi Nabi SAW bukan bergantung pada kekuatan fizikal, material semata-mata. Tak. Kekuatan yang membezakan di antara tentera Islam dan kafir bukan bilangan. Not the quantity, but the quality of their iman. Allah berikan kejayaan. Begitulah peperangan seterusnya. Tak pernah tentera Islam melebihi bilangan tentera orang kafir. Tengok dalam peperangan dengan kerajaan Rom itu. 10,000, 200,000. Lawan dengan tentera Islam berapa? Tak ingat berapa, sikit saja. Tapi boleh terkalahkan tentera yang 200,000.
Rom tu gabung tentera bersekutu dia. Campur musyrikin Arab, campur Kristian Arab. Ramai dia kumpulkan. Tapi terkalahkan dia. Undur dia. Ya. Peperangan mana? Peperangan apa? Tabuk atau peperangan Mu'tah. Yang dengan Rom tu. Antara peperangan Tabuk kalau tak silap. Tu di Tabuk peperangannya. Ya, Masya Allah. Peperangan Uhud, tentera Islam sedikit. 1,000 lawan 3,000. Ya. Dalam 1,000 berkurang pula. Tarik munafik itu 300, 300-700. Begitulah peperangan-peperangan seterusnya. Kenapa mereka diberikan kemenangan? Padahal tak seimbang langsung. Kerana kekuatan iman. Bila kekuatan iman tercabut, jadilah seperti hadis tadi. Hadis Sauban radhiyallahu an. Mereka dikelilingi oleh orang kafir yang bersekutu di seluruh dunia. Orang kafir semua bersekutu. Agama apa pun dia. Tak ada agama ke? Komunis, etis, Hindu, Buddha, Kristian, Yahudi, semua bergabung untuk berjahanam kaum Islam. Dan umat Islam pula tak bersepakat, berpecah belah. Ya, kita lihat apa yang berlaku di Timur Tengah umpamanya. Ada blok ini memboikot negara Kuwait pula. Qatar pula dengan cara dia, bergabung pula dengan Turki. Ya, kemudian sekarang negara Arab pula buat rasionalisasi dengan Yahudi pula. Ini semuanya adalah takdir Allah yang telah Allah tetapkan. Allah nak buat filtering, acid test. Umat Islam sepatutnya bersikap bagaimana? Para pemimpin sepatutnya bersikap bagaimana? Ini semua di antara tanda-tanda kiamat. Umat Islam ramai seperti buih, tak ada nilai. Hina mereka, tidak menguasai, tidak mendominasi. Ya, dalam urusan agama pun bercerai-berai, dalam urusan dunia ketinggalan jauh ke belakang. Nampak? Dulu umat Islam yang reka vaksin. Umat Islam pakar-pakar doktor pelbagai menghasilkan vaksin yang pertama di dunia. Ya, ketika penyakit taun, tengok Ibnu Hajar Al-Asqalani karang kitab tentang sejarahnya taun, wabak itu. Sebelum dia lagi ada ulama yang tulis kitab. Tu hebatnya orang kafir belajar daripada sejarah Islam. Tapi umat Islam tak belajar tentang sejarah Islam. Apa yang dia belajar? Habis masa dia pora-pora dengan handphone. Ya, apa yang dia buat di situ? Main game. Ya, tengok filem, hiburan. Itulah dia santapan dia setiap hari. Orang kafir sedang berfikir macam mana ni? Ya, nak menghancurkan umat Islam. Rosak umat Islam. Ya, dari hari ke hari dengan hiburan dan sebagainya. Umat Islam masih lena. Covid pun masih sibuk dengan Bang Gaza, bagai-bagai buat pertandingan, bagai-bagai lagi. Masih sibuk dengan maksiat. Padahal Allah datangkan ada peringatan Covid ni. Degil dia. Apa lagi peringatan yang Allah nak bagi pada kita umat Islam? Allah larang kita berpecah belah. Makin kuat kita berpecah belah. Yang larang tu dah yang kita buat. Yang diperintahkan kita tinggalkan. Masya Allah. Ajaib sungguh umat Islam. Nabi SAW awal-awal lagi dah terangkan. This is your problem. This is the solution. This is the root cause. So what you have to do? Take action now. What is your reference? You are fully equipped with Quran and Sunnah. Penyelesaiannya ada. Tak perlu cari lain jalan. Penyelesaiannya jelas. Wadih. Yang malam je seperti siang hari. Yang malam seperti siang hari. Tengok Nabi SAW sebut pada kita. Faqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anhu la yazighu anha ba'di illa halik. Sungguh aku tinggalkan kamu itu, kata Nabi SAW ke atas kita ni sebagai umat dia. Ya, sesuatu yang putih bersih, malam seperti siang. Maknanya apa? Islam yang aku tinggalkan ni very clear. Your problem I already explained clearly. The solution already provided clearly. The root cause of the problem also clearly spelled out. So what are you going to do? Apa yang nak buat? Tapi umat Islam tak indahkan langsung. Ya, yang dia indahkan adalah apa? Bercakaran siang malam. Ya, dalam pelbagai perkara. Bermula perpecahan dari sudut kepimpinan. Kemudian berpecah kepada jurusan akidah. Lahir banyaknya firqah-firqah sesat. Sampai hari ini tak terhitung bilangan firqah-firqah sesat ni. Sehingga tak dapat dibendung langsung lah. Ya. Jadi Nabi SAW bagi penyelesaian. Ya, Nabi SAW sebut, ingatkan kepada kita, umat Islam akan berpecah kepada berapa golongan? 73. Banyak. Itu belum cabang-cabang dia lagi. Ya, banyak tak terhitung. Perpecahan pula dalam berbagai aspek. Perpecahan dari sudut akidah. Perpecahan dari sudut pemahaman agama. Perpecahan dari sudut mazhab, taksub tak tentu hala. Ya, perpecahan dari sudut pelbagai. Ya, macam-macam perpecahan.
Ya, dari segi kepimpinan berpecah dia. Perpecahan dari sudut apa? Negara. Berpecah-pecah negara. Lahir pelbagai organisasi jamaah yang masing-masing memiliki ketua. Walak dan baraknya diberi kepada pemimpin masing-masing. Padahal walak dan barak itu diberikan kepada kepimpinan negara. Tapi dia palingkan makna jamaah tu jamaah dia. Dia adalah jamaah Islam. Padahal itu adalah pengakuan yang batil. Jamaah yang dimasukkan itu adalah jamaah kaum muslimin, iaitu para pemimpin yang sah yang telah dilantik. Dengan jalan apa pun. Kata Imam Ahmad rahimahullah tadi, walaupun dengan jalan pedang. Maknanya dia memberontak. Bila dia naik, dia menguasai, maka wajib taat. Perpecahan disebabkan oleh taksub kumpulan. Ya, perpecahan disebabkan oleh kesukuan, asabiah. Ya. Perpecahan disebabkan oleh intisab kepada organisasi jamaah, parti. Ya, perpecahan disebabkan oleh cinta dunia. Ya, perpecahan disebabkan oleh pertikaian dari jurusan agama, berbeza pandangan. Ya, dan banyak lagi. Ya, perpecahan disebabkan oleh penjajahan. Aduh. Ya, dipecahkan kita oleh penjajahan. Negara kamu, negara kamu. Kamu negara mana? Saya orang Malaysia. I'm proud to be Malaysian. Ya, I'm from, kata ke mana? Negara mana? Ya, negara Islam. I'm from Indonesia. I'm proud with the country. Nampak? Asobiah akhirnya. Ya, bangga dengan tanah air, bukan bangga dengan agama. Bangga dengan tanah air tak salah kalau didasari dengan agama. Ya. Akibat perpecahan ini apa jadi? Apa jadi? Hilang kekuatan umat Islam. Ya, dikuasai oleh musuh. Hilang keamanan. Hilang ketenteraman. Ya. Hilang keberkatan. Umat saling bermusuhan. Ya. Satu soh di belakang imam, satu imam, tapi hati tak bersatu, bercerai-berai. Sebab walak kepada pemimpin yang berbeza-beza pada firqah yang masing-masing. Hilang wibawa umat Islam. Ya. Turunnya pelbagai musibah. Kemurkaan dapat daripada Allah Ta'ala. Ya. Bersikap puak-puak, eksklusif. Jumpa dengan geng dia, very close. Cinta sesama saudara Islam, geng dia. Walak dia. Tapi lain geng, this is not my friend. This is not ni, dan sebagainya. Ya. Tu. Isolated, eksklusif. Membawa kepada ekstremis, radikal. Tu dia. Ekstrim dengan kelompok masing-masing. Pantang dia tegur, meloncat. Apa saja yang ada pada dia, semua maksum. Betul semuanya. Tak boleh ditegur langsung. Tak boleh dikritik. Ini bencana paling besar. Ya. Padahal terang-terang menyelisihi Islam. Tapi tetap dipertahankan. Itu bencana. Kemudian saling kafir mengkafirkan. Kelompok dia mengkafirkan kelompok tu. Kelompok tu mengkafirkan kelompok ini. Tanpa dalil yang soreh dan soheh. Sembrono saja menjatuhkan hukum. Ya, siapa yang tidak bersama kita, dia adalah musuh kita. Tu kaedah dia. Siapa yang tak mendukung kita, dia kafir. Sokong kita, dapat pahala. Ke syurga. Mati, syahid. Tu kaedah dia. Ni siapa ajar kaedah ni? Ni kelompok khawarij yang mengajar. Tu firqah sesat. Ya, Masya Allah. Ya. Dan mereka menyendiri masing-masing, very eksklusif. Kita lihat di Malaysia sekarang. Banyak kelompok seperti itu. Inilah zaman dia. Ya. Maka benarkah sabda Nabi SAW? Ala inna man qablakum min ahli al-kitab iftaraku ala thintaini wa sab'ina millah. Wa inna hadhihi millata sataftariku ala 73 sintani wa sab'una fin nar. Ini tengok, takut ni. Wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. Hadis Nabi SAW ni saling menafsirkan, jelas sekali. Tapi datang puak syubhat ini memalingkan kepada jemaah dia. Apa kata Nabi SAW? Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Ya, sesungguhnya umat agama ini, yang Islam, akan berpecah pada 73. Lagi banyak. Parah ni umat Islam ni. Zon lebih parah daripada ward ICU. Seolah-olah macam tak boleh selamat dah. 72 golongan tempatnya di neraka. Umat Islam tu, di 72 sect, will be in hell. Only one survive Jannah. Satu saja selamat, iaitu Al-Jamaah. Siapa Al-Jamaah ni? Jamaah ni bukan nama. Bukan nama. Kita nama Jamaah Ahli Sunnah wal Jamaah Aswaja. Bukan. Kita nama partai XYZ. Bukan.
kita pasti Islam BCD. Bukan. Tu nama tu siapa-siapa pun boleh bagi nama. Ya. Dan betapa banyak nama tak mencerminkan realiti pelaksanaan. Ada orang bagi nama, ya, sebut je lah. Contoh, parti XYZ memperjuangkan keadilan, tapi tak adil dia. Banyak berlaku kezoliman. Nama parti dia katakan, mari bersatu. Ya, tapi berpecah belah juga dia. Jadi macam mana nak timbang Al-Jamaah itu? Nabi SAW bagi guideline. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semua masuk ke neraka kecuali satu saja yang selamat. Ma ana alaihi wa ashabi. Itulah dia Al-Jamaah. Aku dan para sahabat yang berjalan di atasnya. Berjalan di atas apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana nak memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu? Inilah di hadis Nabi SAW. Iaitu, ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Sebab itu kita sebut solusinya sangat terang. Tengok, Allah Ta'ala wajibkan kita membaca suratul Fatihah dalam 17 kali dalam satu hari pada solat 5 waktu. Itu belum ditambah yang sunat-sunat lagi. Qabliyah, Ba'diyah dan solat-solat sunat yang lain. Suratul Fatihah dia intisari keseluruhan ayat-ayat Al-Quran. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in intisari, yaitu ubudiyah seorang hamba kepada Rabbnya. Dan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim adalah jalan keselamatan. Jalan selamat di dunia, jalan selamat menuju negeri akhirat. Pegang ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ma mana ihdinas siratal mustaqim? Itu Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah jalan yang selamat. Buka Quran, tadabbur, read with understanding, and then you live with it. Berjalan dengannya. Buka hadis Nabi SAW, faham dia dan berjalan dengannya. Macam mana nak faham ni Quran dan Sunnah? Macam mana kita nak faham? Melainkan yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Nabi adalah penjelas. Ya, Nabi yang menjelaskan. Nak tengok akhlak Nabi SAW, Nabi represent akhlaknya. Sehingga berkata Aisyah radhiyallahu anha, akhlak Nabi SAW adalah kana khuluqul Quran. Nak tengok akidahnya Nabi SAW, nak tengoknya akidah dalam Al-Quran, tengok akidahnya Nabi SAW. Kul la ilaha illallah tuflihu. Nabi SAW menunjukkan tauhid adalah kemuncak, mempertahankan tauhid. Sehingga para sahabat Nabi SAW ketika diseksa, apa kata Nabi SAW? Sobran alu yasir inna mau'idukumul jannah. Tu bukti realisasi, pertahankan akidah walaupun nyawa melayang, syahid. Setelah Nabi SAW wafat, ya, legasi itu diteruskan oleh siapa? Para sahabat. Para sahabat berjalan di atas Quran dan hadis. Mereka faham Quran, mereka faham hadis, mereka berjalan. Kemudian siapa? Yaitu para tabi'in. Berjalan mereka di atas jalan itu. Kemudian siapa? Tabi' dan tabi'in. This is the great three generation. As our ultimate, the only reference for us to refer. Kamu lari saja daripada tiga kelompok ni, kamu pasti akan pergi kepada jalan kesesatan. Tadi yang disebut illa hali. Ya. Nabi SAW sebut malamnya seperti siang. Maknanya very loud and clear. Dan barang siapa yang menyimpang daripada perkara tadi, maka mereka akan binasa. Binasa. Lari daripada jalannya para sahabat, lari daripada jalan para tabi'in, lari pada jalan tabi'in, maka dia pasti akan binasa. Contoh dalam bab akidah. Nak belajar akidah yang benar, bacalah kitab-kitab yang ditulis para ulama salaf yang berada pada 3 generation tu. Kemudian yang setelahnya yang berjalan di atas manhaj mereka. Barang siapa yang menyelisihi manhajnya para salaf tadi, pasti dia akan binasa. Sebab itu akidah yang benar, akidah yang sempurna, akidah yang pasti selamat adalah akidah salaf. Sebab itulah kita wajib berjalan di atas manhaj salaf. Wajib. Tengok imam-imam kita seperti Imam Muzani rahimahullah, karang kitab Syarhus Sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, karang kitab Usulus Sunnah. Diawali dengan perkataannya Usulus Sunnah indana. Yang pertama, at-tamasuk. Sampai yang terakhir, berapa tu? 50 pokok-pokok ahli sunnah. Nak selamat, ikut 50 pokok tu. Dan inilah yang dimaksudkan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Addu 'alaiha bin nawajis. Pegang kukuh-kukuh. Ya, supaya kamu tak tergelincir daripada jalan para salaf. Tak tergelincir daripada jalan yang lurus. Sebab Nabi SAW buat garisan, ada berapa jalan di kiri kanan terlalu banyak.
Ditafsirkan dengan tadi 72 jalan. Semuanya kulluhum finnar. Illa millatan wahidah as-sirat al-mustaqim. Itu kembali lagi pada ayat suratul Fatihah. Bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, mesti clear dalam minda kita ni visualization and our imagination. The true, the straight path adalah jalannya para salaf. Lain pada itu, ya, kita timbang dengan jalan para salaf. Orang zaman sekarang, tengok jalan dia. Adakah jalannya jalan salaf? Para salaf tu dah meninggal, dah tak ada lagi dah. Tapi jalan mereka tetap ada. Asar mereka tetap ada. Ya, ikut saja jalan yang telah mereka buat. Jangan pandai-pandai buat jalan yang baru. Sebab tu nanti akan datang peringatan, closing remark. Apa dia? Wa iyyakum ya muhdatsatil umur. InsyaAllah yang ini kita akan terangkan kuliah yang terakhir nanti subuh, sesi yang keempat. Ni very clear, ni kena faham. Sebab itu Allah melarang kita berpecah belah. Kerana berpecah belah akan menatijahkan kesan yang paling mudarat pada umat Islam. Sehingga 72 masuk ke neraka. Itu di negeri akhirat. Di dunia Allah hukum kita dengan kesulitan, kepayahan, permusuhan, perseteruan. Hilang kekuatan, akhirnya kita dikuasai oleh orang-orang kafir walaupun mereka minoriti. Allah ganti. Kerana kita telah mengganti agama dengan nafsu, kelompok, kepentingan dan sebagainya. Sebab itu ayat-ayat Al-Quran melarang kita berpecah belah. Contoh Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah. Tali Allah apa tadi? Iaitu Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salafus soleh. Lain daripada itu, not workable and yet rejected. Datang ke mudarat lagi ada, bukan manfaat. Lihat, dalam ayat lain Allah Ta'ala mengingatkan kita. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas pada mereka. Ni Allah beri ancaman keras. Kamu dah dapat hidayah, Quran ada di depan kamu, hadis ada di depan kamu, asar para salaf ada di depan kamu. Tiba-tiba kamu ambil cara penyelesaian dalam beragama, khususnya dalam berinteraksi dengan kepimpinan persatuan, kamu ambil cara-cara yang asing daripada Islam. Allah sebut apa? Mereka itulah orang-orang yang mendapat seksa yang berat. Seksa di negeri akhirat apa dia? Finnar. Kemudian Allah sebut lagi dalam ayat yang lain. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belahkan agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Surah Rum ayat 31. Nampak tak? Semua hizbiyah yang ada tu, kelompok-kelompok tu, semua berbangga dengan kelompok dia. Kita dah yang betul. Sebab itu Islam, dia tak kenal kelompok. Tak ada kelompok A, B, B, C, tak. Islam itu intisabnya langsung kepada Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah. Itulah dia manhaj salah. Dia tak ada ketua, dia tak ada organisasi. Yang diajak manusia, seru manusia semua, iaitu ani'budullah wajat taribut taghut. Walak mereka kepada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tu dia. Dia mengajak kepada jamaah kaum muslimin duduk di bawah satu pemerintahan yang sah. Sama ada cara demokrasi ke, cara keturunan ke, cara wasiat ke, dan bagai-bagai. Subhanallazi yusabbihu ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Baca. Kita. Subhanallazi yusabbihu ra'du min khifati. Kemudian baca Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Hujan tak turun lagi. Semoga Allah menyelamatkan kita. Petir itu adalah dia berdentum tu apa maknanya? Dia memuji Allah Ta'ala. Kerana apa? Takut kepada Allah. Begitu juga para malaikat. Maka kita juga takut kepada Allah. Supaya kita terselamat daripada kemurkaan Allah menerusi petir. Petir pun takut kepada Allah. Jadi jangan kita takut pada petir. Takut pada Tuhannya petir dan Tuhannya kita. Siapa? Rabbunallah summastaqim. Dah belajar dah semua. Baik, takut fitrah. Tapi jangan takut fitrah melampaui takut kepada Allah. Sebab petir itu adalah hamba Allah. Kita juga adalah hamba Allah. Sebab itu Allah ajar kita ketika petir, subhanallazi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Nampak? Baik, balik.
Jadi Nabi Allah Ta'ala sebut tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang dia. Oh, makin-makin klaim. Mereka lah banyak jasa. Mereka lah yang kelompok yang paling benar. Kalau di atas nama Islam, kamilah jemaah yang paling benar. Wajib berintisab kepada kami. Patut dibubarkan semua jemaah-jemaah itu. Sebenarnya semua jemaah itu kena bubar. Memberi wala kepada pemerintah negara. Ya, dan kita lihat perpecahan. Ya, betapa banyak perpecahan. Padahal Allah Ta'ala melarang kita berpecah. Ya. Sebab itu Allah ingatkan kita lagi dalam ayat lain. Surah Al-Anfal ayat 40. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Allah perintahkan taat pada siapa? Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, berkelahi, berselisih, berseteru, berdebat, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan. Dan bersabarlah. Tengok, berlaku tak? Bila selisih je perintah Allah ni, apa berlaku? Tengok masalah sekarang. Berkelahi siang malam. Makin berpecah. Kita cerita realiti sudah. Tengok Islam di Malaysia umpamanya. Dulu ada berapa saja parti yang mewakili umat Islam. Sekarang banyak. Berpecah belah, saling berebut. Berkelahi ni. Jangan lagi. Ya. Jab satu, kepentingan tak dapat, berpecah. Lepas tu bersatu pula dengan yang lain, berpecah. Itulah kerja dia siang malam. Kenapa? Kerana mereka meninggalkan peringatan Allah. Bersatu. Bersatu di atas apa? Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman para salaf. Maka baru boleh bersatu. Kalau bersatu selain daripada itu, selama-lamanya kamu akan berseteru. Ya, walaupun nama bersatu. Ya, sebab apa? Kamu bersatu itu bukan atas nama Allah. Bukan atas nama ya As-Sunnah, tapi kamu bersatu di atas kepentingan. Bila kepentingan kamu tak tercapai, maka kamu pun memutuskan persatuan. Inilah bencana yang dialami oleh umat Islam di seluruh dunia. Kenapa mereka meninggalkan wasiat Nabi SAW yang sangat agung ni pada hadis yang ke-28. Bahkan hadis-hadis lain. Ya, lihat Allah ingatkan kita. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan kita. Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Hendaklah engkau berpegang teguh bersatu dengan jamaah dan imam kaum muslimin. Ini pengalaman dulu. Didoktrin dengan maksud jemaah itu adalah parti dia. Tak boleh. Barang siapa yang keluar daripada ketaatan pada jamaah, maka dia mati dalam jahiliah. Dia letak pada organisasi dia. Padahal hadis ini untuk pemerintah negara. Nampak tak? Batilnya cara penakwilan dia. Ya, di atas ya hawa nafsu, bukan atas ya penafsiran para salaf. Kemudian Nabi SAW menyambung ya, fakultu ya, Huzaifah tanya pada Nabi SAW, fa in lam takun lahum jama'atun wala imam. Ya, bagaimana kalau mereka sudah tidak punya jamaah dan imam lagi? Ketika itu ekstrim, tak ada lagi dah pemimpin Islam. Jamaah pun tak ada lagi dah orang Islam. Ya, tak ada pemimpin. Apa kata Nabi SAW? Qal fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta adda ala asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala zalik. Masya Allah. Sampai itu ekstrim Nabi SAW ajar. Ya, bagaimana kalau mereka sudah tidak punya jamaah dan imam lagi? Ya, kata ya, Huzaifah radhiyallahu an. Lalu Nabi SAW menjawab, jauhilah semua kelompok tersebut. Tu kelompok-kelompok semua jauh dia. Sebab mereka membawa kepada perpecahan. Masing-masing dakwah mereka yang benar. Ya, meskipun harus menggigit akar pohon sehingga kau mati dalam keadaan macam tu. Jangan bersama dengan mereka kerana mereka telah menyelisihi wasiat Nabi SAW. Perintah Allah Ta'ala yang Allah perintahkan mereka untuk bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah atas pemahaman para salaf. Siapa para pendahulu salaf? Khulafa Ar-Rasyidin. Ya, sebab itu wajib kita mempelajari tentang biografi dan perjalanan para Khulafa Ar-Rasyidin, bagaimana mereka mempraktikkan wasiat Nabi SAW, khusus dalam pemerintahan mereka, dalam menjaga harga diri, harta, darah, nyawa, kehormatan kaum muslimin yang mereka bertanggungjawab di atasnya. Masya Allah. Ya. Ini sungguh satu peringatan yang sangat besar daripada Nabi SAW. Ya. Inilah dia. Ya, betapa banyak penjelasan-penjelasan yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Sebab itu kita wajib ikut jalan sunnah Nabi SAW dan Khulafa Ar-Rasyidin. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahawa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Tu, jalan apa? Quran dan Sunnah atas pemahaman para generasi terbaik, the best generation, iaitu kelompok salaf.
para salaf pendahulu kita. Ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Yang banyak tadi kiri kanan itu. Kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-An'am ayat 153. Dan barang siapa yang menyelisih jalan ini, apa jadi? Apa jadi? Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 115. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini akibat, sebab dan akibat, cause and effect. Dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas kebenaran baginya, Nabi SAW dah jelaskan jalan dia. Apa dia? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin addu 'alaiha bin nawajis. Dia menyelisihi, dia tak ada. Dia ikut ketua organisasi dia. Dia ikut syekh dia. Dia ikut alim dia. Ya, dia ikut ketua dia. Maka apa akibat? Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasai dia itu, dan kami masukkan dia nanti ke dalam neraka Jahannam. Dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya, sebab itu berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, Khalifah Amirul Mukminin yang kelima, yang adil, disejajarkan dengan 4 khulafa ar-rasyidin. Apa kata dia? Rasulullah SAW dan para pemimpin yang sepeninggalan beliau SAW telah menetapkan sunnah-sunnah. Mengambil sunnah-sunnah tersebut berarti berpegang teguh kepada kitabullah dan kekuatan di atas agama Allah. Sesiapa pun tidak berhak untuk mengganti sunnah-sunnah tersebut, merubahnya dan melihat perkara-perkara yang bertentangan dengannya. Barang siapa berpetunjuk dengannya, ia mendapat petunjuk. Barang siapa meminta pertolongan dengannya, ia akan ditolong. Barang siapa yang meninggalkannya dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, Allah menguasakannya kepada apa yang dikuasakan kepadanya dan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam yang merupakan tempat kembali yang paling buruk. Nampak tu? Ni akibat bila menyelisih, bila mengingkari, bila tidak mengikut manhaj salaf, pasti kamu akan binasa. Setiap hari ya kamu makin dihinakan, makin jauh daripada kebenaran, makin jauh daripada Allah Ta'ala, makin jauh daripada rahmat. Apa tanda? Tengok umat Islam makin berpecah. Tak payah jauh Malaysia, kita tengok berpecah belah umat Islam. Ya. Dan berpecah belah memang di sunnah kauniyah, tapi sunnah syariah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala ialah boleh berpecah belah di antara hak yang batil. Itu boleh. Ya, sunnah dan bid'ah takkan sekali boleh bersatu. Tauhid dan syirik takkan boleh sekali-kali bersatu. Ya, sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menjelaskan tentang 50 pokok ahli sunnah. Peganglah itu. Manifestasi daripada ni untuk menjelaskan maksud hadis-hadis Nabi SAW termasuk hadis ini. Sebab itu kita telah mempelajarinya. Maka rujuk di situ. Lihat bagaimana penjelasan daripada pokok yang pertama sampai pokok yang ke-50. Berjalan di atas itu, maka mereka adalah sunnah. Dalam bab akidah, dalam bab ibadah, dalam bab muamalah, dalam bab pemerintahan, dalam pelbagai bab, semua Imam Ahmad bin Hanbal dah kumpulkan. Semuanya didasari oleh dalil-dalil daripada qala Allah wa qala Rasul. Ini tidak, dia berpaling mempelajari kitab-kitab yang bukan daripada jalan salaf. Akhirnya apa berlaku? Perpecahan demi perpecahan. Ya, akibatnya umat Islam makin jauh daripada rahmat Allah. Allah turunkan pelbagai bala. Ya, dia buat cara macam mana pun umat Islam makin lemah, makin berpecah. Ya, berpecah. Jadi jalan kembali untuk perpecahan, apa kata Nabi SAW? The solution iaitu berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Nak tahu apa sunnah Nabi SAW? Apa nak tahu apa dia sunnahnya para khulafa rasyidin? Rujuk kitab Syarh Sunnah. Contoh di antara kitab-kitab yang menjelaskan tentang penjelasan ini. Usul sunnah indana daripada yang pertama at-tamassuk, berpegang teguh dengan sunnah, wa tarkul bid'ah, dan begitulah seterusnya. Ya, insya-Allah nanti kita akan sambung iaitu wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ini bencana yang paling besar terhadap agama yang wajib kita menjauhinya. Dan inilah dia perkara terakhir, perkara yang terpenting yang disebut oleh Nabi SAW. Ya, untuk menjelaskan makna alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Ya, Nabi SAW apa? Addu 'alaiha bin nawajis. Pegang erat-erat. Walaupun kamu kelompok minoriti. Orang yang berada di atas kebenaran ini di kalangan umat Islam bukan minoriti, dia minoriti. Rumus Quran bila sebut tentang minoriti berada di dalam kebenaran. Ahli syurga dengan ahli neraka mana ramai? Ahli neraka, majoriti kan? Di atas muka bumi ini majoriti orang kafir ke orang Islam? Dalam kelompok umat Islam tu
Ya, daripada 73 golongan, yang benar kelompok 72 ke 1? Minoriti kan? Sebab tu Nabi SAW sebut ghuraba. Ya, fatuba lil ghuraba. Minoriti. Siapa minoriti itu? Bukan nama organisasi, bukan nama kelompok, bukan nama parti, bukan. Bukan nama ikut Tok Guru, bukan. Iaitu minoriti adalah ma ana alaihi wa ashabi. Aku dan para sahabat berjalan di atasnya. Barang siapa yang berjalan di atas tariqah itu, maka mereka adalah kelompok yang benar. Walaupun mereka minoriti. Memang minoriti. Kebenaran itu minoriti. Sebab itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahda. Jamaah itu adalah kamu bermuafakah di atas kebenaran walaupun kamu bersendirian. Rumus kebenaran itu minoriti. Cuba lihat Nabi Nuh AS. Yang ikut dia minoriti. Yang ikut Nabi Hud AS, Nabi Nuh AS, Nabi Saleh AS, sampai pada Nabi SAW, minoriti semuanya. Bukan majoriti. Betul kan? Yang ikut Nabi SAW majoriti ke minoriti? Minoriti. Ketika berdakwah 13 tahun, minoriti Nabi SAW tu. Majoritinya apa? Kafir musyrikin. Kemudian Allah berikan kemenangan, akhirnya yang majoriti ya dikuasai oleh yang minoriti. Akhirnya Islam menguasai. Majoriti telah masuk Islam. Nampak tak? Begitu juga di zaman sekarang, kita mesti mencari siapakah dia yang benar. Yang Nabi SAW suruh intisab padanya, al-jamaah itu. Cirinya apa? Berjalan di atas qala Allah wa qala Rasul ala fahmi salafin soleh. Fahmi salaful ummah. Maka mana ciri khas nak mengetahui mereka itu? Mereka yang mengajak kepada Allah dan Rasul, bukan mengajak pada diri dia. Mereka yang sentiasa berbicara dalam kuliah, dalam ceramah, dalam seruan mereka, qala Allah wa qala Rasul, kemudian mendatangkan perkataan-perkataan para sahabat, para a'immah, para ulama muktabar, ulama rabbani. Mereka tak mendatangkan cerita-cerita dongeng, takhayul, khurafat, mimpi-mimpi, petua-petua, ijazah-ijazah Tok Guru, tak ada. Pergi ke kuburan, ya, berdasarkan hadis palsu, hadis dhaif, la asra lahu. Itu kelompok bukan ma ana alaihi wa ashabi. Senang saja nak kenal. Siapa saja yang dalam kuliah mereka itu menyebut qala Allah, hadza hadisun hasanun sahih, hadza sahih dan sebagainya, maka ikutlah kelompok itu. Dia bukan kelompok, tapi mereka mengajak. Mereka tak ajak pada jemaah, mereka tak ajak pada individu, mereka ajak pada apa? Yang dibesarkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Camkan ni. Itulah dia kelompok. InsyaAllah kamu duduk dalam majlis mereka, kamu akan rasa tentram, aman, tenang. Kenapa? Yang dimasukkan dalam minda kamu ilmunya, yang ditanamkan dalam hati kamu taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada para pemimpin Islam. Mereka tak sekali-kali akan mengajak untuk memberontak, menjatuhkan dan pelbagai cara. Mereka tak akan sekali-kali memburukkan para pemerintah. Itulah dia jalan yang disebut oleh Nabi SAW. Dan orang-orang seperti itu tetap ada, Allah jaga sampai sekarang. Mereka itulah yang menjaga agama. Ini kaedah yang sangat terang dan jelas. Dan hadis ini menjelaskannya. Ya. Dan mereka adalah kelompok yang paling tegas dalam mengajak kepada tauhid. Mereka adalah kelompok yang paling tegas dalam memerangi syirik. Mereka sangat teliti dalam dua perkara ini. Setiap kuliah mereka pasti mereka akan jelaskan perkara ini. Ya. Mereka sangat teguh dalam bab mempertahankan sunnah dan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Dan mereka sangat memerangi, memusuhi segala bentuk kebidahan walaupun kecil, dan nanti penutup Nabi SAW ini. Ya. Kenali kelompok, kenali mereka ini. Ya. Dalam ajaran mereka seperti itulah yang mereka sentiasa terangkan. Dan kitab-kitab mereka seperti itulah yang menjelaskan. Maka berjalanlah bersama dengan mereka. Ya, insya-Allah kita berjalan di atas ma ana alaihi wa ashabi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan berberkah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kefahaman dan Allah letakkan kita di atas jamaatul muslimin dan berjalan di atas jalannya, yaitu fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Selesai penjelasan wasiat Nabi SAW yang ketiga. InsyaAllah panjang umur kita akan selesaikan hadis yang ke-28 dengan penutup, yaitu wasiat Nabi SAW yang keempat, yang terakhir, wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kefahaman, keluasan, keterbukaan hati untuk menilai semula pegangan kita selama ini. Ya, untuk kita bermuhasabah dan memohon kepada Allah agar Allah kurniakan kita hidayah agar berjalan di atas Islam yang kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ma mana ihdinas siratal mustaqim?
yaitu jalannya Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman para salafus salih. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala yang menjadikan kita orang yang sentiasa teguh di atas jalan ini, berjuang di atasnya, hidup di atasnya, dan mati di atasnya. Karena itulah jalan yang kita diwajibkan berjalan di atasnya. Dan sungguh hadis ini memberikan faedah dan peringatan yang sangat agung, yang sangat besar. Dan barang siapa yang berjalan di atas hadis ini, insya-Allah dia akan selamat, dia akan dapat bersama dengan Nabi SAW di negeri akhirat. Ya, semoga Allah menghimpunkan kita bersama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang telah mendatangkan hadis yang sangat agung ini. Ya, dan dapat kita bersama dengan Nabi SAW kerana kita memegang teguh dan melaksanakan wasiat Nabi SAW. Dan kita dapat bersama nanti kesemuanya di dalam syurga Firdaus ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.